A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi ramadana wa taqabbal minna siyamana wa tilawatana wa lisairi a'malina as-salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Salam bahagia di pagi hari yang kedua pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kesyukuran kita, saya ingin tujukan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahli Ramadan yang dimuliai Allah sekalian, kita telah melalui 2 hari dah pada bulan Ramadan. Kebetulan bulan Ramadan pada tahun ni di tengah-tengah bulan Pak, di bulan panas. Walau bagaimana sekalipun, kebiasaan bulan Pak ni adalah bulan panas, tetapi di celah-celah kepanasan itu Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dengan pokok awal, kadang-kala udara yang menjadi joong, tengah-tengah panas mari joong, maka alhamdulillah, sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga puasa kita atau udara kemarau, udara panas, udara joong, udara hujan itu tidak menjadi halangi bagi kita untuk kita melaksanakan di dalam kita melaksanakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amalan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan nawaitu ikhlas kita di dalam kita melakukan amal puasa ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila kita tibanya bulan Ramadan, maka kita tak boleh pecek sama sekali dengan Al-Quran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita, telah royak kepada kita, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka saya kira bagi kita hamba Allah, hendaklah kita tu mendampingi atau mendekati diri kita dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ni diturun pada bulan ni, bulan Ramadan. Sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz diturun kepada Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturun atur-atur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekitar umur Nabi kita menjadi rasul di Mekah 10 tahun dan di Madinah 13 tahun. Maka di situlah sempurnanya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan digalak bagi kita untuk kita tadarus
membaca, mendengar, tadabbur, memahami, menghafal, beramal dengan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Dengan sebab itulah ruangan di pagi ini atau di tengah hari ini kita membaharui tentang pengertian yang ada dalam Al-Quran dan kita sama-sama duk baca, duk tilawah. Maka munasabahnya hari ini hari yang kedua dan malam ni tu malam yang ketiga. Maka sama-sama kita mari murajaah, kita mari memahami ayat Al-Quran yang ada di dalam juzuk 3. Juzuk 3 pada malam ni kita akan bersama solat tarawih dengan imam juzuk 3. Maka sementara nak sapa malam ni mari kita buat kaji atau memahami sedikit sebanyak sepitah lalu apa kandungnya yang ada dalam juzuk yang ketiga ni. Maka saya ingin memberi kepada sidang pendengar ahli Ramadan sekalian di dalam juzuk 3 ni akhir-akhir surah Al-Baqarah. Dalam juzuk 3 ni akhir-akhir surah Baqarah dan dia akan sambung surah Ali Imran. Itu dia Maka di awal-awal juzuk 3 ni yang bersangkut paut dengan akidah, sangkut paut dengan akidah tauhid, terutama dalam ayat Al-Kursi yang mempunyai akidah sebagai tunjang akidah orang Islam, akidah orang Islam di dalam menganut agama Islam, mengandungi akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, seterusnya kepada para nabi yang kemudian ni. Dan juga berlepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita masalah infak, perbelanjaan di jalan Allah, dari segi kurnia rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Maka kita boleh menggunakan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita tu untuk kita infak, belanja pada jalan Allah. Kelebihan yang Allah cerita dalam akhir-akhir surah Baqarah dalam juzuk yang ketiga ni. Dan juga ayat hutang, masalah hutang panjang semuka. Ayat yang paling panjang sekali masalah hutang. Lepas tu di khatam surah Al-Baqarah ni dengan akidah juga. Maka sambung surah Ali Imran. Maka di hari ini saya ingin beri sedikit tentang awal-awal juzuk 3 iaitu ayat Al-Kursi yang kita sama-sama duk dengar, yang sama-sama kita duk tahu tentang kelebihan ayat Al-Kursi yang ada dalam akhir surah Al-Baqarah ni. Yang mana banyak hadis-hadis sahih yang menceritakan bahawa ayat Al-Kursi ni adalah sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. Maka mari sama-sama kita memahami dalam surah Al-Baqarah juzuk 3 ayat yang ke 255. Ayat yang ke 255 yang berbunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu dia satu ayat. Mari sama-sama kita merenung dan kita boleh menggambarkan dalam semaya tarawih pada malam ni.
Yang mana ayat kursi ni, ayat al-kursi ni, satu ayat dalam surah al-Baqarah mengandungi kaedah tauhid, ketiga-tiga tauhid. Sama ada tauhid al-asma wa sifat, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dan banyak sekali tauhid al-asma wa sifat. Jadi di sini ni merupakan ayat ni merupakan akidah di dalam akidah Islam. Setiap orang Islam apabila dengar ayat ni tu menambahkan lagi pegangi akidah sebagai tunjang agama Islam. Kalau kita dengar ayat ni, kalau kita baca ayat ni, kalau kita tadabbur dan beramal dengan ayat ni menambahkan lagi kekuatan untuk nak meneguhkan pegangi akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya bana bunyinya firman Allah saat ni, Allahu la ilaha illahu. Allah itu adalah Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah atau Tuhan illahu kecuali Dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ni nak kata menetapkan kaedah uluhiyah, ketuhanan yang menjadi asas tauhid. Tauhid uluhiyah ni menjadi asas tauhid dan tunjang peraturan di dalam Islam semuanya. Kerana apabila kita baca ayat ni, kita telah ikrar, kita telah mengaku bahawa Allah satu sahaja, iaitu Allah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Maka apabila kita baca ayat ni, kita dengar ayat ni, mewajibkan kita tumpu tumpuan kita atau kehambaan kita tu dan ibadat kita tu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada benda yang lain. Maka kita mari perasaan kita ni sebagai hamba, tidak kita beribadat kepada benda yang lain, hanya kepada Allah. Tidak kita taat kepada benda lain melainkan kepada Allah. Tidak kita mengambil hukum syariat yang lain melainkan daripada Allah. Sama ada nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai akhlak atau konsep hidup, semuanya kita akan ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kata Allahu la ilaha illahu, kita telah mengaku bahawa tidak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tu ayat yang pertama. Nuktah ayat ni, nuktah yang pertama untuk menetapkan kaedah uluhiyah yang menjadi asas tauhid. Dan jadi tunjang peraturan agama Islam. Dan seterusnya ayat Al-Hayyul Qayyum. Ni dua sifat. Dua sifat yang agung. Al-Hayyu sa, Al-Qayyum sa. Al-Hayyu ni Al-Qayyum ni dua-dua sifat atau dua-dua nama Allah yang agung. Nama zat, nama bagi zat Allah yang maha tinggi, iaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu ni makna hidup. Allah Tuhan yang hidup, Al-Hayyu hidup. Hidup ni makna kata kekal tu. Tawon, tidak ada tempat akhir lah. Terus menerus, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka hidup yang menjadi sifat zat Allah itu hidup yang tidak datang dari mana-mana sumber. Tak serupa dengan makhluk. Makhluk ada asal dia daripada Al-Khaliq. Tu maka Al-Hayyu di sini hayat. Hidup di sini itu merupakan hidup yang azali. Yang azali dan juga yang abadi, terus menerus. Tidak ada tempat tamat dak. Terus. Tu orang panggil sifat Al-Khaliq. Sifat Tuhan tak serupa dengan makhluk. Saya biasa pernah dengar orang tanya, orang soal,
seorang pendakwah Zakir Naik dia tanya, dia kata siapa yang menciptakan Allah? Ada orang tanya dia. Maka dia pun jawab kata, sifat orang yang menjadi ni itu bukanlah sifat Tuhan. Kita tanya dia menjadikan Tuhan ni adalah bukanlah Tuhan dak. Sifat Al-Khaliq, sifat Tuhan ni tidak perlu ada soal pasal ini. Kerana adalah sifat makhluk sahaja yang boleh kita tanya kata siapa yang menjadikan. Dia jawab lagu tu. Nak ayat kata sifat Al-Khaliq, sifat Tuhan ni adalah sifat yang kuasa. Dengan tersendiri dia. Tidak ada orang yang menciptakan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala wari sifat dia di sini Al-Hayyu. Dan sifat yang kedua Al-Qayyum. Iaitu pengurus segala urusan makhluk semua tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hidup dan dia juga duk urus, duk jaga, duk barihan, duk tadbir alam ni semua. Tu dialah yang duk urus rezeki, duk caksan rezeki ngop peraman kepada hamba-hamba dia. Bahkan binatang dan semuanya makhluk-makhluk dia yang ada di atas muka bumi ni. Itu panggil Al-Qayyum. Al-Qayyum ni kita mari ingat apabila kita dengar Al-Quran, bunyi Al-Qayyum ni mana kata kita yakin bahawa Allah tu bersifat dengan pengurus. Allah duk jaga. Allah duk beri rezeki kepada kita melalui perubahan cakrawala, bulan, bintang, peredaran, matahari apa tu, waktu timur udara, waktu timur angin, waktu timur hujan. Maka angin hujan dia akan turun ke atas muka bumi, buat tumbuh turun air, lahirnya tumbuh buah-buah. Dan juga binatang pun boleh hidup, manusia pun boleh hidup melalui rezeki. Dan peredaran matahari, bulan semua tu waktu timur musim-musim menjadi sumber rezeki kepada manusia. Semua tu adalah diurus, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu apa panggil Al-Qayyum. Sifat Al-Hayyul Qayyum ni adalah kedua sifat atau nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebesar-besar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tak ada sifat dua ni kalau tidak ada sifat hayyun, hayat, hidup, maka sifat lain pun tak ada. Ni ayat besarnya. Sebab itulah ayat Al-Kursi ni Nabi kata adalah sebesar-besar ayat. Kerana sifat Al-Hayat ni adalah punca bagi sifat lain yang segala-galanya. Kalau tidak ada Al-Hayat, tidak ada Hayyu, tidak ada Al-Hayat hidup, maka sifat lain pun tidak ada. Tu nak ayat terbesarnya sifat ni. Dan begitu juga Al-Qayyum. Al-Qayyum ni makna nak tunjuk kata kesempurnaan, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segi kaya, ia tidak berhajat kepada benda-benda yang lain, tidak berhajat kepada makhluk. Malah dia sendiri duk ngatur, duk ngatur segala rezeki kepada makhluk, kepada hamba-hamba dia. Maka hati seorang Islam ni, jiwa seorang Islam ni, sepatut dia apabila dia yakin dengan dua sifat ni, maka dia sentiasa menghubungi dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Kalau dia yakin dengan dua sifat ni Al-Hayyul Qayyum, maka dia sentiasa menghubungi diri dia dengan Allah. Dan dengan hubungi dengan cinta kepada Allah, beribadat kepada Allah, taat kepada Allah. Kerana dia tu tahu bahawa Tuhannya lah yang mentadbirkan, duk jaga segala urusan segala-galanya. Maka dia pun mari perasaan bahasa nak muraqabah, merasai kata Allah Subhanahu Wa Taala duk kelih dia. Apabila dia rasa kata Allah duk kelih dia,
maka setiap detik kehidupan dia tu dia melakukan mengikut apa yang Allah redha dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Maka seterusnya, ayat seterusnya, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, dia tidak ditimpa mengantuk. Dan juga tidak ngantuk. Tidak ngantuk dan tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatun, ngantuk, wala naum, dan tidur. Ayat ni untuk nak kuat. Nak kuat tentang pengurusan dia di dalam barihan dia. Nak mengukuhkan, kerana ngantuk dengan tidur ni adalah sifat lemah. Ngantuk dan tidur ni nak tunjuk kata kekurangnya sifat lemah yang tak sepatut ada bagi orang yang mengurus alam ni. Orang yang mengurus alam ni, sifat dia la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kalau ada dua ni, maka lemah. Supaya kita duk kelih orang barihan lah dunia lah ni. Kena pakai ayam tunggu wen, gile. Kerana manusia ni lemah, kena ada gile ke. Sehingga ada gile ke apa je. Kerana manusia itu lemah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurus alam sekitarnya dengan kekuasaan dia yang tidak pernah mengasai mengantuk dan tidur. Itu dia maka kita sebagai orang Islam kena nafikan dua-dua sifat ni. Tu. Dan ayat seterusnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hak ni orang panggil duk la tauhid rububiyah. Baginya kepunyaan Allah sahaja apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu baginya, bagi Allah tu ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Allahu akbar. Tak ada lagi manusia dalam dunia ni mengaku kata dia hak ya apa yang ada di langit dan di bumi, tak ada lagi. Walaupun bijak tara mana manusia yang ada dalam dunia, walaupun orang angkat martabat dia sebagai Tuhan sekalipun, tapi tak ada orang yang mengaku kata hak dia apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia ngaku diri dia sendiri dalam Al-Quran. Kerana sesuai dengan zat yang maha kuasa dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi dia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ni nak royak kata ayat ni tu untuk nak menetapkan sifat milkiyah, orang panggil. Sifat milkiyah, sifat milik. Milik sebagai kerajaan lah. Mana kata orang hak pergi teraju kerajaan yang sebenar ni, kerajaan alam ni hak sempurna sekali, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah orang yang mempunyai kerajaan yang sebenar, yang menjadi raja yang sebenar, milkiyah. Hak milik segala-gala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka apabila kita yakin dengan sifat ni maka kita tu akan mari kesedaran. Mari kesedaran bahawa, mari perasaan sedar bahawa kita ni tidak memiliki sesuatu pun. Kerana kita telah yakin bahawa orang yang milik yang sebenar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apabila kita yakin semua apa yang ada di langit dan di bumi ini kepunyaan Allah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita mari sedar bahawa kita tidak ada memiliki sesuatu pun. Apabila kita mari perasaan ni, maka marilah kita tu tawadhu'. Kita tu mari ingat diri kita, bahasa kita ni adalah hamba yang lemah. Kita berhajat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mari perasaan kata kita ni lemah. Apabila kita lemah ni, kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hak kita duk milik sikit sebanyak dalam dunia ni adalah bukanlah milik kita. Itu merupakan kita ni wakil sahaja. Hak milik yang sebenar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hak kita boleh milik kebun pun baik, tamnang pun baik, harta benda pun baik, anak keluarga pun baik, itu merupakan wakil daripada Tuhan dia iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita yakin bahawa ini adalah milik Allah, maka kita tidak mari perasaan serabut. Apabila kita nak sesuatu kita tidak dapat, apa benda hak kita milik tu hilang ke, gaib ke, luput pergi, kita tak rasa kata sesal kerana itu bukanlah milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kalaulah tidak dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, illa biiznih, kecuali dengan keizinannya, izin Allah. Semua makhluk ni nak beri syafaat tak boleh, nak beri pertolongan tak boleh, malaikat izin Allah Subhanahu wa taala. Maqam, orang panggil maqam ketuhan ni. Ayat ni untuk nak terhad, untuk nak kita boleh beza di antara maqam ubudiyah dan maqam rububiyah. Kita ni adalah ubudiyah, kena beribadat kepada rububiyah, kepada Rabb iaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sepatut kita kena ibadat iaitu Allah. Sebab tu dia kata illa biiznih, dengan keizinan dia. Maka seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Iaitu Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di hadapan manusia. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmih, sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah. Min ilmihi illa bima syaa', kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ni nak kata Allah Subhanahu wa taala tu meliputi ilmu dia. Ilmu dia meliputi dengan segala-galanya. Apabila kita yakin bahawa Allah tu bersifat dengan ilmu, Allah mengetahui, maka segala gerak-geri hidup kita tu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat gapo-gapo rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak buat benda yang baik sekalipun rasa Allah duk kelih, maka kita buat dengan cara yang baik. Kalau kita nak buat benda tak molek pun, kita mari merasa kata Allah duk kelih, kerana Allah ya'lamu ma baina aydihim. Tu Allah tahu lek dapat, lek laki dan segala-galanya. Tu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Kursi Allah, kursi ni banglang dia lah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak ada keberatan bagi Allah untuk nak jaga kedua-dua saat ni tu, langit dan bumi tu. Kita sekadar apa rumah kita pun kita rasa lemah dah untuk nak jaga, apatah lagi langit yang begitu tinggi tidak ada tiang seputum pun, dan bumi juga, maka itu adalah tidak ada keberatan. Wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak jadi berat bagi Allah untuk nak jaga kedua-duanya. Ni nak membuktikan tanda kidrak kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak serupa dengan manusia. Lepas tu dikhatamkan dengan dua sifat Allah dalam ayat Al-Kursi ni.
wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Tuhan yang maha tinggi, ali, dan juga al-azim yang maha besar. Di kita ayat ni dengan dua-dua sifat yang sempurna. Keagungnya dan ketingginya al-aliyyul azim ni, tentu nak manusia tu sedar bahawa ketinggian yang sebenar dan kebesaran yang sebenar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hamba-hamba dia ingin nak cari sifat yang tinggi, nak berlomba dengan Allah Subhanahu wa taala dan nak cari kebesaran takabur diri dia sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dia cari ketinggian, kau hina sehingga dapat seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia tu ingin nak tewah dengan Allah Subhanahu wa taala, nak cari kebesaran, nak cari ketinggian dengan sebab bukti yang telah berlaku dalam sejarah yang telah dulu yang Allah catat di dalam Al-Quran dia, Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Maka oleh itu, apabila kita rasa kata Allah Al-Ali yang maha tinggi dan Allah Al-Azim yang maha besar, maka kita mari sedar bahawa kita tu adalah yang lemah. Itulah ayat Al-Kursi yang kita akan dengar dalam solat at-tarawih pada malam ni. Mudah-mudahan apabila mari ayat ni kita mari menambahkan lagi fahaman kita, menguatkan lagi akidah pegangan kita. Terutama ayat seperti ni perlu kita duk baca sokmo kerana dia ada kelebihan sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang. Di antaranya Nabi kata, apabila mu nak rebah di tempat tidur mu nak baring, nak tidur di tempat tidur mu, lepas tu membaca ayat Al-Kursi sikit lagi, nanti Allah wari penjaga-penjaga dia untuk nak jaga mu tu, dan engkau tidak akan dihampiri oleh syaitan sehingga sampai waktu subuh. Kelebihan kita baca ayat Al-Kursi sebelum kita nak tidur. Lepas tu kelebihan laginya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pernah tanya Abu Al-Munzir. Nabi kata, "Hei Abu Al-Munzir," iaitu Ubay bin Ka'ab. Dia tanya, ayat apa hak dalam Quran hak besar sekali, hak agung sekali? Maka Ubay bin Ka'ab jawab kata, "Saya tak tahu, Allah dan Rasul hak tahu." Maka Rasulullah pun tanya sekali lagi, "Hei Abu Al-Munzir, ayat apa dalam Quran hak ada di sisimu tu hak lebih agung sekali?" Maka saya jawab, Abu Al-Munzir jawab kata, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," iaitu ayat Al-Kursi. Kemudian Nabi pun tepuk dada dia. Sehingga Nabi kata, "Wallahi, ilmu akan menjadi mudah untukmu wahai Abu Al-Munzir." Itulah sikit sebanyak yang kita boleh jemput ambil lah dalam juzuk yang ketiga ni, munasabah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apabila kita dapat memahami pengertian dalam juzuk yang ketiga ni, terutama ayat Al-Kursi, menjadi panduan bagi kita dalam kita hidup di dalam dunia ni. Maka sekadar ni lah pada hari ni. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.